إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم فحكنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فحكنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala salam dan selawat kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas segala nikmat pernafasan yang kita ambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilahirkan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah membangkitkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur pagi tadi kan, ya, yang telah membangkitkan segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana, yang telah menghidupkan kita, telah membangkitkan kita, amatana, setelah kita mati sebelumnya, ya, dan supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jika kita bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti, yakin, wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambah rezeki kita. Ya, wala in kafartum, dan kita tidak bersyukur kepada Allah, jikalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih, amat berat, amat tidak tertahan, tidak terperi sakitnya yang kita rasa di atas muka bumi Allah. Sakit kita, kemalangan kita, bersalin kita, apa, kita tidak menanggung akan azab Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, intro tadi, belum start kuliah lagi. Itu baru intro. Saya difahamkan hari ini kuliah special. Kuliah special, istimewa, sebab kita, ya, muslimin dan muslimat ini beruntung. Ya, beruntung sebab apa? Sebab tadi kita melangkah kaki keluar daripada rumah kita, kan? Kita pergi tempat pertama kita adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama dalam buku catatan laporan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan amalan pertama kita adalah pergi
tadi baca Yasin, kan? Ada buat doa akhir tahun, kemudian kita solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita berdoa awal tahun dan seterusnya. Kita mendengar akan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama, pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Untung kan? Untung. Kan? Yang tak untungnya, perkara pertama lepas maghrib tahun 1442 Hijrah. Kita dah 1442 Hijrah. Yang tak untungnya, perkara pertama pergi ke mana? Jalan-jalan lepaklah, tengok wayang ke apa kan. Nak tengok wayang tu nanti-nantilah. Kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pergi bekerja tak ada masalah, mencari tuntutan nafkah di sisi Islam, mencari tuntutan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita beruntung hari ini kita dijentik oleh Allah. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kesibukan dunia di luar itu. Kita meninggalkan kesibukan perkara-perkara yang lain di luar sana sebab kita ingin menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ayyul amalu ahabbu ila Allah taala. Sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" As-salatu ala waqtiha. Kita dapat solat fardu maghrib di awal waktu berjemaah. Allahu akbar. Ini yang disukai oleh Allah. Kan? Yang kedua, wa birru walidain. Kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu fi sabilillah taala. Kita berjihad di jalan Allah, bukan pegang senjata tuan-tuan. Itu jihad juga. Itu jihad di medan perang. Kita alhamdulillah tak ada perang. Tapi hari ini kita melawan nafsu kita. Doa awal tahun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat kekang diri kita daripada hawa nafsu syaitan amarah kita. Kan? Perkara nafsu yang apakah perkara yang paling besar adalah nafsu. Yang untuk lawan, jihad paling besar lawan hawa nafsu kita, muslimin dan muslimat. Ya, kita nak pergi sana, pergi ke sini, nafsu kita cakap hari ni jom labah kita pergi jalan-jalan. Hari ni dah cuti sekolah kan? Tu ramai budak-budak ini alhamdulillah. Kan? Hari ni dah start cuti sekolah, tadi jam sikit orang balik sekolah kan? Kan? Ambil anak dekat asrama kan? Jom labah kita pergi jalan-jalan malam ni sebab cuti sekolah. Tak nak, jom kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bawa ramai-ramai, bawa atuk, bawa nenek, bawa cucu, bawa anak, bawa mertua, bawa menantu, bawa semua sekali kita bawa. Kan? Pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita beri peringatan, kita mendengar peringatan supaya dengan itu kita dapat manfaat kepada orang-orang yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, apa khabar semua? Belum start lagi, jangan risau, belum start lagi. Saya intro aja dulu ni. Nak bagi semangat sikit. Makcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan di belakang sana, sihat ya? Boleh ya? Sejuk suara ni, insya-Allah. Tak apa, tidur tak apa, tak ada masalah. Niat iktikaf dalam surah rumah Allah dapat pahala. Dengar, mata tutup, telinga dia buka tu. Kan? Insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ikhwan muslimin rahimakumullah. Hari ini 1 Muharram. Kan? Dah genap setahun yang lepas. Kita pernah tak terfikir untuk bermuhasabah diri kita? Saya berpesan pada diri saya yang banyak buat dosa ni dan kepada antum semua, apakah amalan-amalan yang banyak, yang sedikit pahala, dosa, kita pertimbangkan. Dekat hari akhir Allah ada al-mizan, ada timbangan dosa, pahala dan dosa.
Dekat hari dunia tak ada. Tapi apakah amalan kita setahun yang lepas ikut bulan Hijri, hari ini dah hari pertama di dalam kalender Hijri 1 Muharram. Kan? Tahun baru itu Masihi yang akan kita sambut lagi beberapa bulan lah. Kita tak sambut tahun Masihi, kita sambut tahun Hijri. Peristiwa apa yang berlaku pada hari ini? Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kan? 1 Muharram detik permulaan perpindahan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke Malaysia. Ke mana? Ke Aikro. Dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Hijrah, adik tengok tergamam saya menyanyi ya. Saya ni jangan menyanyi, jangan bagi saya mic, jangan bagi saya -1. Siap, habis. Kan? Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah membentuk persaudaraan, hijrah itu pembentuk perpaduan. Ini komposer dia. Komposer, penyanyi lupa, komposer ada sebelah. Kan? Membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat dan tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Allahu Akbar. Lagu-lagu lama kan? Itu lagu zaman saya kecil, tahun 86, 88. Saya dah hafal lagu tu. Kan? Anak-anak kita sekarang lagu apa? K-pop. Kan? Lagu Korea. Anak saya. Sayo tu kita dah sebut sayo. Sayo apa kau dah? Kan? Anak saya. Kan? Gamsahamnida, gamsahamnida. Awak pun boleh cakap bahasa Korea. Kan? Gamsahamnida. Tak dapat pahala kita cakap. Cuba kita cakap ma ismuka. Kita cakap Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, dapat 1 pahala. Lianna al-lughatul al-arabiyyah adalah al-lughatul jannah. Bahasa Al-Quran itu al-lughatul al-arabiyyah hiya al-lughatul Quran wal-lughatul jannah. Kita cakap bahasa Allah kan? Allah melalui perantara malaikat Jibril menghantar wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Kan? Ya, Iqra, maka bacalah wahai Muhammad. Kan? Diturunkan Al-Quran itu dalam al-lughatul al-arabiyyah. Kita cakap bahasa Arab, kita dalam syurga. Allahu Akbar. Dalam syurga cakap bahasa Arab. Kan? Dalam solat baca bahasa Arab. Mana ada orang Allah Maha Besar, segala puji dan pujian untuk Allah. Mana ada? Kan? Kan? Allahu Akbar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala puji dan pujian Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah. Itu bahasa Melayu dia. Kan? Mana ada orang solat pakai bahasa Melayu, kita baca bahasa Arab, dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebut soal Muharram. Ya, kita sebut bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Islam yang pertama ini. Kan? Banyak peristiwa. Tetapi kita nak sentuh pada hari ini tajuk kuliah, tajuk khutbah. Tajuk khutbah kita pada hari ini adalah soal azam baru.
Ya, setiap kali tahun baru, azam kau apa? Azam kamu apa? Anak-anak dekat sekolah, apa azam kau? Oh, yang gemuk nak kurus. Ha. Yang apa? Yang tak kahwin nak kahwin. Kan? Yang tak ada kereta nak beli kereta. Yang tak ada rumah nak beli rumah. Yang tak ada isteri cari isteri. Yang ada isteri nak cari isteri. Tak adalah kat sini kan. Sini semua okey kan. Kan? Kita ingin memperbesarkan kita punya empire dan sebagainya. Tapi muslimin dan muslimat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Hijrah Nabi, azam Nabi ketika mana mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah minal Makkahil Mukarramah ila Madinatil Al Munawwarah. Perjuangan yang berdarah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Pengorbanan azam kita tahun ini yang mana SPM nak dapat 10A1. Yang mana nak STPM nak dapat 4 flat peperiksaan. Kan? Yang mana yang nak berubah diri dia, diet dan sebagainya. Diet dah selalunya. Saya tak suka diet tuan-tuan. Lantak makan je. Kan? Ada makan kita makan lantak. Kan? Kan? Hari ni ada makan ya. Saya tunggu ni. Daripada petang tadi tahan lapar sebab hari ni special ni. Kata nasi biryani, kambing. Alhamdulillah. Satu ramai datang ni. Kalau tak ada nasi biryani, ramai tak datang ni. Tak datang. Kan? Adik-adik datang nak makan nasi biryani kan? Sekejap lagi. Nanti tuan pengurusi belanja. Tuan pengurusi belanja. Tuan pengurusi insya-Allah. Kan? Kan? Kita makan kan? Yang mana apa? Yang mana ingin merubah diri dia daripada tak baik kepada baik pun ada. Yang mana yang nak belajar sungguh-sungguh pun ada anak-anak kita. Yang mana azam dia, tahun ni Along nak dapat 10A1. Allah, bagus. Kan? Hari ini ramai orang, muslimin dan muslimat, ibu bapa yang dihormati sekalian. Ramai orang mementingkan akan dunia dia. Kau tak belajar sungguh-sungguh, kan? Nanti kau dah besar nak jadi apa? Tapi ramai orang terlupa yang menjamin kebahagiaan fid dunya wal akhirah yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut adalah dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran. Kan? Saya selalu tegur pada anak murid dan pada kelas dewasa saya Quran. Pakcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan malu untuk membaca Al-Quran. Kan? Man yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran harfun, satu huruf, Allah melipat gandakan pahalanya 10 kali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirakan alif lam mim satu huruf, bahkan alif harfun, lam harfun, mim harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kali 3, 30 ringgit Allah bagi kepada kita. Sebab Allah bagi bentuk pahala tuan-tuan kita tak nampak. Kan? Jadi Allah bagi dalam bentuk pahala, dalam bentuk dosa. Tadi sebentar tadi malaikat Allah Subhanahu wa taala mengangkat laporan tahunan. Annual report. Kan? Kalau kita ada mesyuarat, ada minit mesyuarat, ada annual report kan? Ada annual report. Nak kena submit pada bos kita. Sebentar tadi tugas malaikat telah submit laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Takut. Kalau kita bekerja, bos kita minta assignment, kalau kita student, kita belajar dekat universiti, kan, dekat jamiah, university, lecturer kita minta laporan, where's your assignment? Di mana assignment kamu? Kita hantar, takut kena reject. Kan? Itu baru manusia kita takut. Ini kan Allah Subhanahu wa taala yang menerima, yang menilai amalan kita di sisinya. Allahu akbar. Jikalau amalan kita baik, alhamdulillah. Jikalau amalan kita buruk, Allahu akbar. Kita takut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini buku baru, annual report yang baru hari ini kita dapat.
Ya, hari ini. Jadi muslimin dan muslimat, ibu bapa, anak-anak yang dihormati sekalian, kita hiasi buku rekod kita dengan warna biru je. Kan, warna biru. Anak-anak, saya dulu pernah rasa dalam buku rekod kita kalau ada merah, anak-anak ni saya yakin dan pasti nyorokkan buku rekod, takut mak bapak nak sign. Betul? Abang kata betul. Kan? Adik-adik pun takut kena marah dengan ayah. Ayah pula ketua warden Mozek. Ayah pula garang, kan? Ayah saya mengajar sekolah saya Muzaffar Shah, kan? Garang. Takut kalau kita bagi rekod dekat ayah kita, kenapa merah ni? Senang je tuan-tuan, adik-adik, saya nak kongsi satu tips. Macam mana nak bagi mak ayah kita sign je. Bagi mak ayah ketika kita nak keluar pintu kereta nak masuk sekolah. Senang je. Sebab dah lambat, cepat lambat. Ayah pun, kau siap kau balik rumah ke? Kau siap, kau jaga baik kau balik rumah ke? Kan? Nanti dah balik rumah, kita buat baik sikit, ayah dah lupa. Ayah pun penat kerja, ayah balik petang malam, ayah pun dah lupa. Selang 2-3 hari ayah lupa. Mak pun lupa. Senang, adik-adik, ustaz bagi satu tips. Kalau banyak merah tu, bagi pada mak ayah waktu mak ayah hantar kat pintu pagar sekolah. Kan? Jangan ikut, saja nak share, dulu pernah buat. Dulu pernah buat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Azam tahun baru. Sebut soal azam tahun baru, semua nak ada azam. Semua nak ada azam. Tahun ni aku nak beli rumah. Tahun ni aku nak pakai kereta baru. Tahun ni aku nak jalan-jalan overseas. Tahun ni aku nak kumpul duit, nak pergi jalan-jalan. Pernah tak dalam salah satu azam kita, one of our azam tu, kita letakkan tahun ini aku nak belajar ngaji. Tahun ini aku nak mempertingkatkan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun lepas aku azam aku nak khatam Quran, tetapi tahun ni kita tak dapat buat. Kan? Ada orang play safe. Apa azam kau tahun baru ni? Azam aku nak sempurnakan azam tahun lepas. Wah, ayat dia klise sikit. Kan? Play safe, kan? Dia nak tahun baru ni, dia nak memperbarui ataupun dia nak mengamalkan ataupun dia nak menyempurnakan azam dia tahun lepas. Muslimin dan muslimat, dalam Islam, azam kita perbarui setiap saat. Every single second kita renew our azam. Every single second. Amalan sebab apa? Adakah para malaikat Allah Subhanahu wa taala bekerja tahun ni sekali, tahun depan sekali? Tidak. Adakah Allah Subhanahu wa taala menilai kita selang 2-3 tahun? Tahun ni tak payah nilai lah, tahun depan lah aku nilai. Allahu akbar wa na'udzubillah. Ya, kita harus wajib untuk memperbaharui azam kita every single second. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Belah kanan malaikat apa tuan-tuan? Adik baju merah, belah kanan malaikat apa yang jaga kita? Malaikat betul, nasi berani kambing satu. Kalau salah, minta ayah mak belanja satu jemaah semua nasi berani kambing. Boleh? Tak boleh? Kan? Adik abang baju belang tu, malaikat belah kanan siapa jaga? Malaikat betul RM100 ustaz bagi. Dalam masa 5 saat satu. Habis upah. 1, 2, 3, 4, 5 habis. Adik perempuan belakang sana sebelah baju Atroman. Malaikat apa yang jaga belah kanan? Ustaz bagi RM500 jap lagi. 1, 2, 3, 4, 5 habis. Ni tak nak tanya. Tak tanya. Kan? Adik pakai kopiah comel tu ustaz tengok. Pakai baju apa tu? Pakai baju pilo. Okey. Siapa malaikat apa jaga belah kanan? Ustaz bagi RM1,000. Tak apalah ustaz bagi kunci kereta. Kunci kereta. Ada lagi 4 tahun belum bayar. Kan? Tak tahu. Okey, nak tanya ayah dia pula.
Ha. Okey, muslimin dan muslimat, kan? Yang jaga malaikat sebelah kanan kita, malaikat raqib. Belah kiri, ustaz bagi RM1,000 kalau boleh jawab. Belah kiri. Alamak kantoi. Ustaz tarik balik. Ustaz tarik balik. Ha, kan malaikat atid. Malaikat raqib, malaikat atid. Siapa nama raqib, itu nama malaikat tu. Muhammad Raqib. Oi, ganas budak ni, malaikat ni. Malaikat atid. Oi, ini nama malaikat ganas ni. Kan? Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, malaikat tidak pernah satu saat lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Beza malaikat dengan kita, malaikat dijadikan daripada an-nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita daripada proses kita lah, kelahiran kita, daripada tanah dan sebagainya. Yang kedua, malaikat pertama, ciri dia yang pertama, tidak pernah lalai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Malaikat tidak pernah lalai di dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kita dengan manusia, yang mana banyak lalai dan sebagainya. Malaikat sifatnya tegas, kuat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilaz syidad. Tak berkeperimanusiaan langsung. Malaikat yang menjaga, lagi-lagi yang menjaga pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat apa yang jaga pintu neraka Allah? Redeem point tadi 1,000 ustaz hutang kan. Ini ustaz 2,000, tapi ada soalan lagi lepas ni. Salah. Malaikat. Oh macam puan bagi tahu kantor ya. Aduh. Okey, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah ingkar kepada perintah Allah. Allah kata pergi tangkap. Allah kata pergi seksa. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ya, kita nak berubah setiap saat. Jangan tunggu tahun baru. Lagi-lagi tahun baru Masihi. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh ceria gemilang, kan? Yang penuh dengan suasana yang ramai. Kita takut pada 31 Disember 2020 pukul 11.59 malam, stadium mesti penuh, jalan raya mesti penuh, tepi pantai Kelebang mesti penuh. Alangkah baik dan mulianya hari ini anak muda kita ramai memenuhi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada 31 Disember setiap umat Islam memenuhi setiap pelosok dekat negara kita? Kenapa tidak pada 1 Muharram umat Islam memenuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita tepuk dada, tanya iman dalam diri kita, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Mungkin terdiri daripada anak kita di sana, mungkin terdiri daripada ahli keluarga kita di sana, mungkin terdiri daripada kakak kita, abang kita yang di sana. Kan? Muslimin dan muslimat, kita takut anak kita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Surah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim, At-Talaq, juz 28. Allah, ya wahai orang-orang beriman, qu anfusakum. Ku ni maksud apa tuan-tuan? Jaga, pelihara, protect. Dalam bahasa Inggeris dipanggil protect. Sabun protect. Kan dijaga. Sabun protect kan, sabun jaga kuman. Jaga kuman daripada badan kita. Ku anfusakum, kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para suami menjaga isterinya. Isteri-isterinya. Isteri-isterinya. Para isteri menjaga ahli keluarganya. Ibu, ayah menjaga anak-anaknya. Ayat ini ditujukan kepada semua ahli keluarga. Ya ayyuhallazina amanu
Ku anfusakum, pelihara diri kamu. Diri kita dulu Allah cakap. Pelihara diri kita, anfusakum wa dan ahlikum. Ahlikum ni siapa? Muslimin dan muslimat, ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, Allah suruh kita jaga daripada, kenapa Allah suruh kita jaga ahli keluarga kita? Ahlikum, daripada apa? Nara, api neraka Allah, api neraka Allah, api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut sebab kita dah berada semakin tahun semakin menuju ke hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tahun kita sambut birthday kan? Hari ni siapa punya birthday hari ni ada? Ada, hari jadi tak ada. Kita semakin menuju ke penghujung usia kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut hari jadi kita, semakin itulah kita menyambut akan kedatangan kita ke liang lahat Allah Subhanahu wa ta'ala. 31 Disember akan penuhlah tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang melepak dan sebagainya disambut dengan bunga api. Firework. Fire. Bunga api. Orang Majusi. Sambut dengan bunga api itu adalah amalan orang-orang Majusi. Kemudian diketuknya countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 9, 6, 5 dulu. 6, 5. Okey, Dek, lepas 5 apa, Dek? Baju merah, lepas 5 apa? Lepas 5. Salah, lepas 5, 6. Sebelum 5, 4. 2,000 hutang habis. Habis hutang saya dengan budak ni. Habis. Saya cakap lepas 5 apa? 6. Sebelum 5, 4. Nampak? Soalan SPM tahun ni tu. Soalan SPM tahun ni. Kan? 5, 4, 3, 2, 1. Ting dong, ting dong. Bunyi orang Kristian. Agama apa? Agama Nasrani. Nasrani, Majusi. Kemudian disambut dengan bunyi muzik. 5, 4, 3, 2, 1. It is a final countdown. Wah. Bunyi lagu agama Yahudi. Sambut dengan bunyi-bunyian, sambut dengan cahaya-cahayaan, sambut dengan bunyi loceng dan sebagainya. 3 agama anak kita sambut pada 31 Disember tahun ini. Allahu Akbar. Takut tak? Karena kita tak perasan. Kita meraihkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi suratil Baqarah fi juz'i awal. Ayat saya lupa. Wattaba'u ma taslu. Ayat dia. Apa ayat Allah berfirman? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan redha kepada kita. Kan? Tidak akan redha umat Islam selagi mana hatta sehinggalah tattabi'a millatahum, kita umat Islam mengikuti ajaran mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak remaja kita. Saya bila bagi motivasi, saya berceramah motivasi juga. Saya bila bagi motivasi, saya sebut remaja ni R tu apa? Risiko. Risiko. Kita ada anak dara, ada anak lelaki kita, risiko, kita takut. Di sisi manusia, Allahu Akbar. Emosi. Remaja. Siapa tulis tu, saya minta loyalty nanti. Tak ada gurau. Remaja. Risiko. Risiko adik-adik. Anak-anak yang dihormati sekalian. Risiko. Kita takut risiko. Yang kedua, emosi. Emosi itulah yang membuatkan 7 orang membakar pusat tahfiz Mahat Tahfiz Tifikahiyah dekat Ampang 2 tahun lepas. Semalam dah diputuskan hukuman dia. Kan? Nampak? Sebab emosi.
Emosi sanggup mencederakan orang, sanggup mengorbankan pelajar yang lain, sanggup sebab emosi. Emosi remaja ni dia memberontak. Cuba tengok anak-anak kita muslimin dan muslimat. Saya berpesan untuk diri saya juga. Tengok anak-anak kita bila tak dapat apa-apa, anak perempuan terutamanya, bila tak dapat apa, mak nak handphone, alamak tak ada duit lagi lah anak. Alamak ni. Pom, empas pintu, mengajuk 2 hari 2 malam dekat rumah. Betul? Anak lelaki, ayah nak motor lah tahun ni, nak pergi mengaji nak. Ayah tak ada duit. Alah ayah ni semua nama. Pom, lari rumah. 2 hari tak balik. Emosi remaja manusia zaman sekarang. Allahu Akbar. Emosi. M, media masa. Handphone, gadget, video dan sebagainya. Na'udzubillah. Kan? Sekarang ini minta maaf tuan-tuan yang dihormati sekalian ibu bapa. Saya minta maaf. Internet di hujung jari. Minta maaf saya cakap. Perkara yang paling ibu bapa takut mengikut kajian kaunselor adalah apabila seseorang anak memegang handphone di dalam bilik ketika mana ibu bapa sedang tidur. Allahu Akbar. Ya, kita takut. Handphone, internet di hujung jari. Macam-macam boleh berlaku, na'udzubillah. M, media masa. Rema. A, apa? A, ancaman. Ancaman. Ibu bapa sanggup, anak-anak sanggup mengancam ibu bapa. Ada kes baru-baru ni kan, yang dibunuh mak dia dengan abang dia sebab tak dapat duit. Betul? Masuk surat khabar kan? Sebab dia bunuh abang dia dengan mak dia sebab tak dapat duit nak beli dadah. Allah, dia mengancam. J, juvenile. Kes juvenile yang melibatkan kanak-kanak. Kan? Kanak-kanak sekarang berani. Zaman kita takut seusia mereka. Tapi hari ini umur 12 tahun, 14 tahun boleh pergi bunuh orang. Allahu Akbar. Kan? Dan A yang terakhir, remaja, R-E-M-A-J-A yang terakhir. A, nak kawal semua benda ni adalah A, agama. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Surah lupa. Hari ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu, surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah sempurna agama kamu, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama kita muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina, dan Allah Subhanahu wa taala telah meredha kita agama Islam yang kita anuti, agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dah jawab dalam Al-Quran 1441 Hijrah yang lalu. Allahu Akbar. Hanya Islam atau agama Islam yang menjamin kesejahteraan hidup fid dunya wal akhirah. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mengutuskan mengutuskan arsalnaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu illa, kecualilah rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada bukan makhluk, keseluruhan alam, lil alamin. Allahu Akbar. Begitulah ya muslimin dan muslimat, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berhijrah, berkorban masa, wang dan ringgit, tenaga, jiwa, tenaga dan sebagainya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba tanya pada diri kita, diri saya muslimin dan muslimat, apakah azam tahun baru kita pada tahun ini? Ya?
Nabi memperjuangkan agama Islam 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Diancam pelbagai ugutan bunuh, diancam pelbagai ugutan mencedera, dibaling najis, dibaling tombak, dibaling dan sebagainya. Kan? Itulah sebab agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kita ada azam, kita ambil fadilat ataupun ambil barakah satu Muharram ini. Kalau kita nak berazam, aku nak belajar sungguh-sungguh, tahun ini aku SPM, ambil semangat hijrah Nabi SAW, berjuang bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh adik-adik. Yang mana yang masih belajar sekolah rendah, sekolah menengah, ambil semangat hijrah Nabi ini, belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya untuk membela kembali agama Allah Subhanahu wa taala. Bila dah berjaya, dapat faflan, dapat pelajar cemerlang, dapat anugerah sana sini, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fi sabilillah. Kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini semula. Wal jihadu fi sabilillah. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana azamnya tahun ini untuk kurus. Minta maaf cakap. Salah satu azam saya tahun ini nak kurus. Berat saya 92. Weh, kau gelakkan aku. Minta maaf gurau. Kan? 92 berat saya. Saya nak cuba kurangkan 10 kilogram, dapat 82. Saya dulu keeper tuan-tuan, goalkeeper. Saya main goalkeeper. Siapa taman ni nak ajak main keeper, saya lah orang paling ditakuti. Oh, tak adalah gurau kan. Saya main goalkeeper. Dulu badan saya macam abang ni, yang baju pink ni. Dulu badan saya macam tu. Sekarang dah macam ini. Ini bukan gemuk, ini sado. Ini sado, pergi gym. Pergi gym, pada makan je. Habis kuliah makan, habis keluar subuh makan, kuliah duha makan, bila nak kurus kan, makan. Bagaimana nak mengambil semangat hijrah Nabi SAW itu? Puasa. Afdalu siyam ba'da Ramadan Muharram. Syahrullah Muharram. Puasa yang paling afdal ba'da Ramadan, selepas Ramadan, adalah puasa pada bulan Muharram. Azan ke luar sana? Kita teruskan ya. Bagaimana nak ambil semangat untuk kita kurus? Kita berpuasa. Muslimin dan muslimat, diet tak dapat pahala. Ini orang silap, kan? Orang silap. Kita terikut-ikut sistem barat. Pagi makan apple sebiji. Saya dah cuba, tak jadi. Bila makan apple, terbayang nasi kat sebelah. Bila terbayang nasi, terbayang ayam goreng kat sebelah. Bila terbayang ayam goreng, terbayang teh ais kat sebelah. Dan bila terbayang teh ais, sekarang tengah hari lunch hour, nak pergi makan asam pedas pula. Kan? Asam pedas Pak Man, Aikro. Asam pedas sana, asam pedas semabuk. Macam-macam Melaka ni kan. Melaka negeri asam pedas. Melaka negeri makanan kan. Orang datang Melaka sebab makan tau. Saya pernah tanya dekat pekerja Pak Man asam pedas Aikro. Ada owner kat sini ya? Kalau ada owner dia, saya minta maaf. Akak datang dari mana ni kak? Akak datang daripada Perak ni, daripada Selangor. Buat apa? Sebab nak makan asam pedas Pak Man, sebab viral dekat YouTube, dekat Google. Habis balik KL, makan balik lah. Tengok, sanggup. Masjid kat sebelah tak sanggup pergi. Kan. Dekat Perak, kan. Yang paling viral, nasi buluh kan. Dekat Sungkai kan. Dekat Sungkai. Abang pernah pergi dekat Sungkai. Kan. Sanggup orang pergi, ni. Kalau konvoi motor, konvoi kereta pergi Lemang Toki kan. Dekat Karak sanggup. Ambil lap kiri kanan, ambil lap. Cecah lutut, cecah kepala, cecah telinga. Golek, tayar golek pukul 8 pagi. Kan? Sanggup pergi Lemang Toki, Karak sana. Balik tengah hari, balik Melaka, balik. Allahu Akbar. Ambil semangat kan. Nak diet tu, berpuasa.
Puasa dapat pahala tak? Dapat. Yang muslimat puasa ganti, niat puasa ganti sekali. Yang muslimin niat puasa ganti sekali. Yang mana faham sudah. Ada yang tak ponteng, ada ponteng puasa tahun ni? Ada bang? Tak ada. Penuh. Dapat duit, ayah bagi. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Tak ada, dia marah. Tak dapat ustaz, ayah saya kan janji nak bagi. Oi, ayah kau sebelah ayah. Oh, ayah dapat minta maaf tu. Semangat kita ambil diet tu untuk berpuasa, dapat pahala. Ustaz, tahun ni saya nak diet. Diet bagus, tapi dengan berpuasa Nabi ajar. Orang barat membuat kajian, tuan-tuan boleh Google sendiri. Buat kajian bagaimana nak menghilangkan racun bakteria dekat perut. Dipanggil fasting. Fasting system, kan? Yang mana doktor dia tahu. Saya bukan doktor. Nabi dah ajar 1441 Hijrah yang lepas. Dengan berpuasa dapat mempertingkatkan sistem imun badan kita. Dapat mencegah bakteria yang jahat akan makan yang jahat, makan, lama-lama semua mati. Berpuasa menurunkan berat badan. Dapat pahala. Yang muslimat boleh niat ganti puasa terus. Kan? Terutamanya pada puasa 9, 10 dan 11 Muharram. Kalau kita berpuasa pada hari Ashura, ditakuti niat kita sama dengan orang-orang Yahudi. Kan? Mereka mengagungkan 10 Muharram. Kan? Ketika mana sahabat ditanya oleh Nabi ditanya oleh sahabat Nabi ditanya oleh para sahabatnya ketika mana sampai di kota Madinah, kenapa hari ini ramai orang berpuasa meraihkan Nabi Isa, kan? Sebab itu mereka berpuasa pada 10 Muharram. Lalu dikatakan aku lebih memahami peristiwa itu. Lalu Nabi suruh kita berpuasa pada 10 Muharram. Diawalkan satu hari pada 9 Muharram dipanggil puasa Tasu'ah. Tasu'ah maksudnya wahid, isnaini, salasah. Lepas salasah, betul, ganda 5%. Arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, samaniyah, tis'a. Dipanggil puasa Tasu'ah. Tasu'ah ni puasa 9. Bahasa Arab dipanggil Tasu'ah, 9 Muharram. Ya, lalu kita berpuasa pada 9 Muharram jatuh pada hari apa ya? Hari ni 1, hari Rabu 1, Khamis 2, Jumaat 3, Sabtu 4, Ahad 5, Isnin 6, Selasa 7, Rabu 8. 9 jatuh pada hari Khamis. Alhamdulillah. Puasa sunat Khamis dapat pahala, puasa sunat Tasu'ah dapat pahala, puasa Muharram Allahu Akbar dapat pahala, niat puasa ganti yang muslimat dapat 4 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa Isnin Khamis kan? Kalau dalam bulan Muharram ada sebulan, kalau kita biasa rajin diri berpuasa Isnin Khamis ada 8 hari sebulan. Tambah dengan 10 Muharram, tambah 11 Muharram, 11 hari berpuasa. Allahu Akbar. Banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah azam pertama, ambil semangat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sanggup berkorban. Begitu juga kita sebagai suami, kita berkorban mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung sara ahli keluarga kita. Ambil semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah ini, kita menjaga agama kita ini insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, itulah di antara kehebatan, di antara intipati kuliah kita pada hari yang penuh barakah ini. Muslimin dan muslimat, insya-Allah amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Saya berpesan untuk diri saya, ilmu yang disampaikan itu yang kita belajar untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok, kita tanam pokok durian tapi pokok tak berbuah.
Kan? Kita tanam pokok rambutan, tapi rambutan tak ada buah. Rupanya kita tanam lalang, tuan-tuan. Kita tanam lalang. Sebab tu tak berbuah apa. Kan? Kita sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kita masuk ke syurga Allah nanti insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal-amalan kita. Tapi Allah kata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ingin memperoleh rahmat Allah? Tips dia pertama, rahmat Allah itu ada dekat atas kita. Rahmat Allah itu ibarat tergantung di atas kita. Bagaimana kita nak petik rahmat Allah itu? Pertama, muslimin dan muslimat, buku baru kita ni hias cantik-cantik dengan bunganya, dengan kalung-kalung dia hias dengan pertama, banjirkanlah surau ini dengan solat-solat berjemaah. Ya, banjirkan surau ini dengan solat-solat fardu berjemaah. Yang kedua, penuhkan surau ini dengan kuliah-kuliah agama. Sebab orang yang berada dalam kuliah agama macam tuan-tuan sekarang ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menurut penulis kitab Al-Minhaj Hidup Orang Beriman, malaikat menaungi kita ketika mana kita mendengar kuliah-kuliah yang menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tugas malaikat itu? Pertama, menaungi melalui sayap kiri dan kanannya. Yang kedua, mendoakan untuk keampunan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi saksi. Ya Allah, orang ni hamba Engkau ni, ya Allah, setiap hari pergi ke masjid. Ya Allah, dan setiap hari Selasa, hari Rabu dia pergi kuliah surau. Inilah aku menjadi saksi kepadanya. Allah tahu tak? Allah tahu. Tapi Allah nak kita berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang mana anak-anak penuhilah. Kan? Anak-anak remaja, kan? Kita takut. Saya takut, tuan-tuan. Saya takut kita bawa kereta, depan kita orang berlumba. Allahu Akbar. Dan saya paling takut siapa orang itu? Orang Islam. Saya yakin 98% yang lumara, yang mak rempit itu orang Islam. Allahu Akbar. Saya takut umat Islam kita satu hari akan pupus iman dia, akan hilang orang Islam. Tanda-tanda hari kiamat, tuan-tuan nak tahu tak? Antara alamatul sughra hari kiamat itu adalah masjid surau penuh indah tetapi tidak ada penghuni dia. Itulah di antara tanda-tanda hari kiamat sughra. Tanda alamat kecil kiamat, masjid didirikan dengan cantik. Kita nampakkan sekarang ni banyak masjid indah, berpuluh bilion, puluh juta. Masjid dekat Negeri Sembilan tu masjid apa? Masjid apa nama dia? Masjid Senayan. Apa nama dia? Masjid apa? Masjid Rashid Hussein. Masjid Rashid Hussein. Rashid Hussein difahamkan dia punya mihrab saja berjuta harga dia. Puluhan bilion kan dibuatkan masjid itu. Kalau penuh insya-Allah alhamdulillah. Tanda alamatul sughra, bangunan-bangunan didirikan tinggi mencakar langit. Hari kiamat Allah, Nabi dah cakap 1400 Hijrah yang lepas, Burj Al Khalifah yang di Dubai dibina sampai mencakar langit. Benar tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benar. Nabi dah wafat dulu 1400 Hijrah yang lepas. Nabi dah wafat lama, tapi kenapa Nabi tahu akhir zaman ni bagaimana keadaan umat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis awal fil arba'in Imam An-Nawawi. Jaga niat kita, muslimin dan muslimat. Kita setiap amalan kita dengan niat. Yang kedua, perbanyakkan berpuasa dalam bulan Muharram ini. Perbanyakkan berpuasa Isnin, Khamis, 9, 10 dan 11 Muharram. Yang ketiga, banyakkan bersedekah.
Muslimin dan muslimat, jiran kita orang susah kita bantu. Muslimin dan muslimat, jemaah kita ramai tidak mampu, kita bantu para jemaah surau kita. Muslimin dan muslimat, ada anak-anak ahli Korea kita tidak mampu, kita bantu mereka. Pahalanya Allahu Akbar. Lagi-lagi kalau kita bantu anak-anak yatim, kita bantu para fuqara, bantu orang-orang yang fakir miskin, kita bantu. Dikatakan dalam satu hadis, kita belai rambut anak yatim pun dapat pahala. Satu helai rambut digandakan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, nombor 4, azam baru tahun ini, jangan setiap tahun nak berazam, tetapi setiap saat, innallaha hala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat akan ayat Allah ini, inna, sesungguhnya Allah la, innallaha la, tidak akan yughayyiru ma biqaumin, tidak akan ubah nasib kita, hatta, sehinggalah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kita ubah nasib diri kita every single second. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diterima, yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Allah, yakni agama Islam. Bersyukur kita dilahirkan dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur hari ini kita dapat melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kuliah saya pada malam ini dengan lagu Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda saya muda lagi, 36 dah tua dah kak, 36 dah tua dah kan, muda sebelum tu, siapa tua? Tua dia lah, anak muda saya tak apa, saya kutuk dia sikit. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Mati ni batu nisan, 2. Mati. Ya, muslimin dan muslimat, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita daripada minal mahdi, daripada kita buayan lagi hingga ilal lahdi, sehingga ke liang lahat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, yarji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Muslimin dan muslimat, bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tidur dah lagi dia meninggal. Allahu akbar. Ada orang dia naik motor dia meninggal. Ada orang bawa kereta sakit jantung, heart attack meninggal. Heart attack. Kan? Ada orang kan dia ditimpa balasan. Kan? Baru-baru ni nak kisah sedikit lagi, nak sharing cerita sikit. Saya suka sharing cerita. Kisah seorang kisah cerita 7 hari mencintaimu. Ya Allah, viral. 7 hari mencintaimu. Engkau dah tahu dia takkan cerai dengan si Mia Adriana. Dah tahu dia bahagia, kenapa dia kacau? Itulah nak digambarkan kisah umat Islam kita sekarang kan, berpecah belah, ada keluarga kan. Dia hasut dia, dia sibuk-sibuk orang, kau pula panggil si Adam tu nak kahwin dengan menantu kau. Aku geram betul lah cerita tu. Saya betul-betul bengang betul. Kan? Allah gurau, tuan-tuan. Saya tak pernah miss tuan-tuan satu episod pun. Tak pernah miss daripada musim pertama lagi, okey.
Waktu zina bakari dah tak ada gurau. Okey, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah. Ya, viral cerita tu kan. Saya sampai tengok satu Facebook saya tu, anak budak perempuan tu dia marah dengan bapak dia. Asal kau marah ni? Ni ubah dia ni. Guzairi ni. Tengok budak-budak pun tahu. Tahu. Cuba sebut kisah Umar Al-Khattab. Kenal tak siapa? Padu kena dalam kan? Cuba tanya anak-anak kita bagaimana Sayyidatina Khadijah membantu agama Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengorbankan keseluruhan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal hanyalah sehelai kain kapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah perjuangan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hartawan, dermawan, jutawan, biliawan. Biliawan tu billion one lah. Trillion one. Tetapi tinggal dunia hanya sehelai kain kapan. Itu pun ada yang koyak sana sini. Allahu Akbar. Bagaimana Sayyidina Uthman ibn Affan, seorang hartawan kaya raya satu Arab kenal Sayyidina Uthman bin Affan, sanggup beli telaga daripada orang Yahudi untuk orang Islam. Tetapi tinggalnya tidak ada apa-apa, semuanya diinfakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah jangan risau, mencintaimu episod 3 akan ada. Akan ada pelakon dia orang lain. Saja ubah cerita kan. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah. Tapi jangan tengok waktu maghrib lah. Itu saya tak suka kita cerita ni kan. Waktu maghrib cerita best-best pula tu. Ada Astro rakam rekod. Ada Astro. Okey kan. Muslimin dan muslimat, jaga solat, as-salatu ala waqtiha. Ambil semangat tahun baru ini, kita sama-sama berubah daripada tidak elok kepada elok, kepada tidak reti membaca Al-Quran, kepada menghafal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita seorang yang kedekut, yang bakhil, kita menjadi seorang yang pemurah, yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang pelajar yang main-main belajar, kepada seorang pelajar yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang anak yang tidak pernah taat kepada perintah ibu dan bapanya, kita berubah semangat hijrah, kita berubah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita menjadi seorang anak yang wabirru walidaini ihsana. Sebagai seorang suami yang mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memajukan ahli keluarga kita. Insya-Allah rahmat Allah pasti akan datang, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, aku qauli hadza. Insya-Allah semoga majlis kita mendapat rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit-sakit Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dengan barakah pada bulan Muharram ini. Kepada yang bermusafir akan datang, yang mana balik kampung dan sebagainya, kita doakan mereka selamat bermusafir, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memakbulkan doa-doa mereka. Kepada anak-anak kita yang menjalani peperiksaan, insya-Allah mereka akan berjaya fid dunya wal akhirah. Kepada diri kita, diri ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, mengharapkan keampunan Allah, Allah memberikan maghfirah kepada mereka. Kepada ahli Korea kita surau ini, kepada seluruh ahli taman ini, semoga dilimpahi dengan cahaya taufik dan hidayah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah menurunkan hujan daripada langit Allah, menghujani keseluruhan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti mana Allah memberi hidayah kepada kita, seperti itulah bagaimana matahari menyinari siang pada hari kita, insya-Allah. Semoga pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini mendapat barakah dan bukan pertemuan yang terakhir. Semoga wa ila liqa wa ma'as salamah, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtib 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma ahyana bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan wa kulli zaman ya Allah. Allahumma inna ja'alna minan najihin wal faizin wa mumtaz fi kulli imtihan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwil 'alaina fi sakaratil maut wan najatata minan nar wa 'afan 'inda al-hisab. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.